Assalamualaikum guys. Jadi bersama dengan saya Muhammad Syamil untuk podcast siri pertama. Jadi ini first time kita nak guna podcast lah, sebab kita dah ada mic podcast kat sini. Jadi malam ni saya cuba nak borak-borak dengan anda semua berkaitan dengan satu isu yang pernah viral beberapa hari yang lalu. Jadi isu apa yang sebenarnya viral beberapa hari lalu? Isu yang viral beberapa hari lalu iaitu tentang zakat. Jadi sebenarnya isu apa tentang zakat ni? Jadi marilah sama-sama kita tonton podcast ini sampai habis untuk kita tahu apa sebenarnya. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini supaya orang lain tahu tentang adanya video ini. Let's go. Okey, kita kembali. Jadi pertamanya, sebelum kita nak borak tentang zakat ni, kita kena tahu asas dia ataupun isu viral dia dekat mana. Jadi viral isu tentang zakat ni dekat Twitter, di mana ada netizen yang mempersoalkan tentang kat mana pusat zakat bila mana pendakwah kita iaitu Ustaz Abid Liu turun membantu orang lain. Jadi sehingga mana bila mana Ustaz Abid Liu ni turun, jadi maka ramailah orang yang kata kerajaan tak berfungsi, pusat zakat tak buat kerja. Jadi malam ni saya nak fokuskan tentang pusat zakat. Jadi kita lihat ada beberapa golongan yang menentang kepada zakat ni. Jadi yang pertama adalah mereka kata pusat zakat tak buat kerja. Dekat mana pusat zakat tak buat kerja sehingga mana orang lain yang datang tolong? Sepatutnya pusat zakat yang bantu. Betul tak betul? Nanti kita huraikan satu persatu. Seterusnya ada golongan yang kata pusat zakat ni tak berfungsi. Seeloknya kalau tak berfungsi, baik tak payah buka. Ni kutip saja duit zakat orang, tetapi tidaklah melaksanakan tugas sebagai pusat zakat. Ini golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga iaitu mereka kata tak payah bayar dekat pusat zakat, terus pergi kepada orang yang memerlukan. Adakah ini betul? Jadi ini antara tiga golongan yang saya lihat yang memainkan peranan yang sangat besar bila mana isu viral ini berlaku. Jadi sebelum tu kita kena tahu bahawa zakat ni adalah salah satu rukun daripada rukun Islam. Dan bila mana sampai nisab kepada untuk kiraan zakat, maka wajiblah untuk kita sebagai orang Islam untuk membayar zakat. Dan zakat ni juga di banyak kategori dia. Jadi kita nak go through sebenarnya zakat ni untuk siapa. Kalau kita tahu zakat ni telah di dalam agama Islam ni dah lama, daripada zaman Nabi Muhammad, dan telah dimaklumkan dan telah diberitahu bahawa zakat itu wajib untuk orang Islam. Dan di samping itu juga, kepada siapa sebenarnya zakat ini? Zakat ni adalah dibagikan untuk golongan asnaf. Jadi kalau hari ini, kalau anda semua pernah ataupun tak pernah tengok macam mana sistem yang ada dalam sistem pusat zakat yang ada dalam setiap negeri. Jadi saya melihat setiap negeri tu dia ada portal zakat masing-masing, dan setiap update tu adalah update kat sini. Cuma menjadi masalah kita netizen hari ini adalah mengecam, iaitu bila mana tak ada dekat dalam media sosial, terus judge, terus pusat zakat ni tak buat kerja. Sebenarnya salah tuan-tuan. Pemahaman kita tentang pusat zakat itu sendiri. Pusat zakat ni dia adalah satu badan yang berautoriti untuk menjaga asnaf-asnaf. Dan kita pun tahu asnaf yang ada dalam Malaysia ni dan perlu dibantu adalah 8 golongan asnaf, iaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, Ar-Riqab, Al-Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil. Ini 8 golongan asnaf yang pusat zakat perlu bantu. Jadi adakah bila mana, persoalan dia, adakah bila mana pusat zakat tidak menunjukkan ataupun memviralkan bantuan-bantuan itu menunjukkan bahawa pusat zakat tak bantu? Sebenarnya ini adalah satu kesilapan daripada netizen untuk judge apa pusat zakat. Jadi sebelum saya nak buat podcast ni, saya ada buat bacaan sedikit, kajian sedikit tentang pusat zakat ni. Jadi jom kita tengok sebenarnya
zakat, pusat zakat ni buat kerja ataupun tak. Jadi kita pergi kepada zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi kalau kita lihat kat sini, apa daripada laporan kat sini, laporan kebajikan untuk bantuan kebajikan sebanyak 113.24 juta telah diagihkan kepada 124,603 penerima. 113,000 juta untuk 124,000 penerima. Jadi kalau tuan-tuan kata zakat tak membantu, itu satu fakta yang salah. Sebab saya dah baca fakta dia kat sini. Daripada sudut agihan untuk kebajikan, telah membantu memenuhi keperluan bulanan asnaf, kes-kes kecemasan pada musim perayaan. 113 juta. Daripada agihan untuk perubatan pula, nak membantu pesakit dalam menjalani rawatan dan menampung kos ubatan dan peralatan kesihatan, termasuk rawatan hemodialisis kepada pesakit buah pinggang yang penerimanya sebanyak 3,854 orang, berjumlah 21.39 juta. Ini dekat Kuala Lumpur, dekat wilayah persekutuan. 113 campur 21.39. Okey, kita tengok jumlah dia berapa. Seterusnya, untuk agihan untuk perlindungan, menjamin tempat tinggal sebanyak 9.28 juta diagihkan kepada 4,350 penerima. Untuk ekonomi pula, menggalakkan asnaf berdikari menerusi aktiviti keusahawanan, telah dibantu sebanyak 520 penerima bernilai 1.51 juta, dan bagi dakwah dan pembangunan ummah sebanyak 142.94 juta, iaitu menggalakkan pelaksanaan aktiviti dakwah dan kebajikan oleh badan-badan bukan kerajaan, NGO, termasuk masjid, surau dan institusi pendidikan sebanyak 515 institusi. Banyak tu, 142.9 juta. Dan yang terakhir iaitu pendidikan, memastikan anak-anak keluarga asnaf mendapat peluang pendidikan daripada peringkat sekolah sehingga mana pengajian tinggi, 52.56 juta diterima oleh 56,068 orang. Jadi kalau kita tengok sebelum ni, ketika mana isu viral zakat tak buat kerja ni, ada saya baca satu tweet di mana cerita tentang zakat ni membantu. Kalau yang sebenarnya kita tahu ataupun tak, sebenarnya pusat zakat ni membantu dia tak bising buat nak heboh viral untuk supaya orang tahu dia orang buat kerja. Tapi sebenarnya kebanyakan pusat zakat ni dia terus masuk ke dalam akaun bank. Terutamanya pelajar, orang-orang asnaf ni dia akan terus masuk dalam akaun bank. Jadi masa bila dia nak viralkan benda tu? Sebab benda tu dia buat kerja dekat pejabat dan terus masuk dalam akaun bank. Jadi orang-orang yang sepatutnya memviralkan itu adalah orang yang menerima. Cuba korang, dan saya ada tengok satu thread dekat Twitter tu sendiri, ada yang viralkan, ramailah yang listkan bantuan daripada dia habis daripada mula belajar sampai habis belajar tu, pusat zakat yang bantu dia. Jadi ini kita dapat lihat satu hipotesis bahawa zakat tu buat kerja, dan zakat tu mengagihkan kewangan dia. Jadi isu yang telah dibangkitkan oleh netizen itu sendiri telah membuat fitnah kepada pusat zakat. Jadi saya kira ianya satu tindakan yang tidak beretika lah untuk kita menuduh pusat zakat itu tidak berfungsi. Jadi tak habis lagi. Jadi saya nak baca lagi satu pusat zakat untuk dekat mana ni? Dekat negeri Selangor. Selangor ni antara negeri yang paling ramai orang. Jadi ramai orang yang bekerja dekat Selangor. Jadi kita tengok zakat Selangor. Lebih 230 juta wang zakat telah diagihkan untuk manfaat umat Islam di Selangor yang telah terkesan akibat penutupan sektor ekonomi ekoran penularan pandemik COVID-19. Jadi tuan-tuan, ketika mana penularan pandemik COVID-19 ni, pusat zakat Selangor antara menjadi orang yang membantulah mereka ni. Jadi sebanyak 232.3
2 juta kepada 8 golongan asnaf termasuk 57,000 keluarga asnaf, fakir dan miskin serta lebih 6,000 orang mualaf. Ramai tu. Dah 57 tanpa 6 daripada ratus-ratus juta dah. Manakala bagi kutipan zakat menunjukkan penurunan sebanyak 0.1% dari 253.1 juta 2019 kepada 252.7 juta 2020 bagi tempoh yang sama. Jadi mungkin akibat pendapatan yang kurang, jadi menyebabkan penurunan lah. Jadi ekonomi, sumber ekonomi kita. Jadi dekat Selangor ni, jumlah asnaf berdaftar sehingga 31 Mei 2020 sebanyak 15,072 keluarga fakir, 41,586 keluarga miskin dan 6,221 orang mualaf. Ni antara asnaf yang berdaftar dengan Pusat Zakat Selangor, dan mereka ini antara orang-orang yang dibantu oleh Pusat Zakat Selangor. Jadi orang yang dekat Selangor, kalau anda kata Pusat Zakat Selangor tak buat kerja, tak membantu, maka anda perlu bermuhasabah. Apa sebenarnya yang anda nak viralkan bahawa pusat-pusat zakat ini tidak berfungsi. Seterusnya, daripada 1 Januari sehingga 31 Mei 2020, kutipan zakat sebanyak 342 juta dan agihannya pula sebanyak 337.4 juta. Jadi tuan-tuan, kalau kita tahu bahawa banyaklah duit yang telah disumbangkan oleh pusat zakat ni daripada kutipan-kutipan zakat daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita lihat kat sini pecahan keutamaan dia, ada 8 kategori kat sini. Jadi saya cuba baca satu. Jadi tuan-tuan, jangan lari, duduk diam-diam sampai habis video kita pada hari ini untuk kita tengok. Kita nak nilai. Kita nilailah dengan adil adakah pusat zakat ini sebenarnya membantu ataupun tidak. Okey. Pertama, bantuan kewangan bulanan sebanyak 44.3 juta. Jadi ini banyak ni dibagi. Dan bantuan Ramadan 27.8 juta, bantuan sewa rumah 17.8 juta, bantuan khas COVID 11.8 juta, bantuan makanan bulanan 2.2 juta ringgit, bantuan kecemasan 2.2 juta ringgit, bantuan peralatan perubatan 0.8 juta ringgit dan bantuan makanan pelajar APT dan pusat jagaan 0.1 juta ringgit. Jadi kalau kita total ni memang banyak jumlah dia. Jadi tuan-tuan, ini adalah satu ketidakadilan daripada hanya segelintir netizen yang memfitnah pusat zakat ini, sehingga mana kita dapat lihat bahawa pusat zakat ini tidak berfungsi. Jadi kita nilailah dengan adil bahawa ramai orang yang telah dibantu oleh pusat zakat. Cuma kalau kita lihat hari ini, kita dapat melihat bahawa jika tidak viral maka tidak bantu. Itu salah satu skeptikal yang perlu kita ubah. Ada ketika mana kita perlu viralkan dengan bantuan-bantuan ini, seperti mana saya juga sebagai penggerak untuk NGO Al-Hikmah Charity, kita membantu orang dan kita tidak mengharapkan nak tunjukkan sebenarnya apa yang kita bantu, tetapi kita tunjukkan dekat orang sebab apa kita buat kerja tu, sebab kita perlukan dana yang lebih banyak untuk kita dapat tolong lebih ramai orang. Bukan kita kata kerajaan tak bantu. Dengan sumber yang ada dalam kerajaan, tak kira mana-mana kerajaan pun dalam dunia ni, tak ada satu kerajaan pun yang di mana kehidupan mereka itu sifar miskin. Jadi untuk menurunkan jumlah sifar itu adalah kerajaan-kerajaan lain dalam dunia ni yang berjaya. Tetapi kalau kita lihat, Malaysia ini baru nak membangun sebagai negara maju, dan ada pula pelbagai kes yang ada dalam Malaysia ini menyebabkan kita nak move forward dengan lebih laju itu terbatas. Jadi kita berada di posisi masing-masing, bekerjalah, bantulah masyarakat yang ada tu mengikut posisi masing-masing, tanpa kita skeptikal bahawa pusat-pusat bantuan ini tidak melakukan kerja. Dan saya sendiri pernah kontak dengan pusat zakat ini, dan mereka ini kalau kita lihat, dorang ni dah ada pegawai-pegawai dia, dan mereka ini terus buat kerja secara senyap. Kerana apa? Mereka yakin kerja buat mereka ini
adalah untuk membantu rakyat yang betul-betul memerlukan, asnaf. Sebab itulah duit zakat yang dikutip itu perlu diagihkan dengan sempurna kepada yang layak. Jadi bukanlah kita kata zakat, minta zakat tak pernah dapat, minta zakat ada. Kita minta zakat tu sebab apa? Kita lihat dulu sama ada kita layak ataupun tidak. Mungkin ada kes-kes terpencil yang di mana pusat zakat terlepas pandang dan sebagainya. Jadi benda tu kita perlu tambah baik. Jadi sebagai kita netizen yang, orang kata netizen yang mempunyai intelektual yang tinggi, kita sepatutnya memberi solusi kepada pusat zakat untuk menjadi lebih baik. Bukan hanyalah menjadi netizen yang mengeruhkan keadaan sehingga mana institusi agama seperti pusat zakat itu menjadi fitnah dan ianya menjadi buruk nama Islam itu sendiri. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi dalam next podcast. Jadi hari ini kesimpulannya adalah kita lihat bahawa isu yang berlaku ini hanya segelintir yang ditimbulkan, tetapi telah disambung oleh netizen yang lain sehingga menyebabkan kita nampak buruklah pusat zakat itu sendiri. Jadi nasihat dan peringatan untuk diri sendiri saya juga untuk kita lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan di media sosial ataupun di mana-mana supaya kita dapat mengelakkan fitnah itu sendiri. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.